السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لكم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بمطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوه حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ketika kami berada di dalam perang Tabuk. Tabuk ni kawasan sejuk, dia atas daripada Taif. Taif tu sejuk lah, Tabuk lagi sejuk. Yang baru ni kata di Saudi turun salji tu di Tabuk. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk, asaban nasa maja'ah, semua orang ditimpa kelaparan, makanan tak cukup.
Makanan yang bawa habis. Makanan tak cukup. Jadi ada sikit tu kena duk pekin makan. Faqalu, maka sebahagian sahabat kata kepada Nabi, Ya Rasulullah, law azinta lana fanaharna nawadihana faakalna. Maka sebahagian sahabat mencadangkan kepada Nabi. Kata mereka, jika sekiranya diizinkan, kami nak sembelih unta-unta yang kita guna sebagai kenderaan main, faakalna, maka dengan itu kita boleh makan. Sebab lapar. Jadi lapar ni, duk fikir nak makan apa. Nak makan apa, duk di tengah padang pasir. Maka sebahagian sahabat mencadangkan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, lau azinta, kalau sekiranya Tuan izinkan, kami nak sembelih ni unta yang kita guna sebagai kenderaan main perang ni, kita sembelih ekor macam tu. Fa'akalna, maka kita boleh makan unta yang kita sembelih. Faqala Rasulullah SAW, if'alu. Nabi SAW kata, buat. Daripada kita ni mati kebuluran, mati tak ada benda nak makan, maka Nabi kata, if'alu. Nabi kata, bila buat apa-apa fikir elok, buat. Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dengar cadangan ni, dia tengok Nabi setuju, dia lompat pergi ke Nabi. Faqala, maka kata Sayyidina Umar, Ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru. Sayyidina Umar langkah pergi dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kalau buat macam tu, kenderaan kita makin berkurangan. Unta ni kenderaan kita. Kita main daripada Madinah sana, kita main ke Tabuk ni jauh. Kita main naik unta ni. Kalau unta ni kita tu sembelih, sehari seekor, 2 hari seekor, 4 hari 2 ekor. Dia kata habis kenderaan kita. Esok nak balik macam mana? Ini Sayyidina Umar. Walakin ud'uhum bi fadli adwadihim, ثم دعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة. Sayyidina Umar tampil dengan memutih second opinion bagi pendapat semua. Dia kata, Ya Rasulullah, kalau sekali benda ni bukan perintah Allah, saya nak bagi satu pandangan, saya nak bagi satu idea saya. Kalau boleh pertimbangkan. Apalah salahnya kalau sekiranya, dia kata dekat Nabi, apalah salahnya kalau sekiranya Tuan minta kepada semua ada ni, lebihan makanan yang ada dalam simpanan mereka, semua mai letak di satu tempat. Kita satu orang ni ada orang, kalau ada 500, kalau ada 1000 pun masing-masing orang bawa bekal masing-masing. Dia ni mungkin ada lagi secupak gandum, dia ni mungkin ada lagi secupak tamar, dia ni mungkin ada, masing-masing ada bekal masing-masing. Dia kata, apa salahnya kalau sekiranya kita minta semua orang ada ni, siapa yang masih ada kaki baki makanan, mai letak satu tempat. Summa du'allaha lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian dia kata, berdoalah kepada Allah. Dia kata dekat Nabi, Tuan doa kepada Allah, minta supaya Allah bagi barakah kepada makanan ada. Dia cadang dekat Nabi macam tu. Daripada kita pergi sembelih unta, yang esok ni unta makin kurang, esok ni kita nak balik ke Madinah pun kenderaan tak ada, esok ni memberi masalah dekat kita. Dia kata, apa salahnya? Dia kata, kita minta semua orang ada ni, saksi bagi bekalan ada tu, mai lumpur ke satu tempat. Lepas tu Nabi doa kepada Allah supaya Allah berkati makanan ni. La'alla Allah an yaj'ala lahum fi dhalikal barakah. Dia kata, mudah-mudahan dengan cara tu Allah bagi keberkatan pada kita. Jadi Umar Al-Khattab bagi cadangan tu.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ini pun satu pendapat yang baik. Okey, Nabi kata. Nabi setuju dengan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab. Fada'a binit'in fabasaqahu thumma da'a bi fadli azwajihim faja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi dhurra wa yaji'u al-akhar bi kaffi tamrin wa yaji'u al-akhar bi kisra. Maka Nabi SAW pun minta satu orang main letak nit'in. Nit'in ni kulit binatang, kulit kering. Ambil satu kulit kering, hampak di depan tu, fabasaqahu, maka dibentangkan kulit tu di situ. Summa da'a bi fadli azwajihim. Kemudian Nabi kata, siapa ada bekal hak belen-belen, siapa ada bekalan yang kaki-baki yang lebih-lebih tu, semua mai bubuh atas kulit yang dihampakkan. Faja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi dhurra, maka mainlah satu orang sahabat, dia ada segenggam gandum yang mai bubuh atas tu. Banyak mana ada apa, semua mai bubuh gandum. Maka mai satu orang bubuh gandum segendang. Wa yaji'ul akhar bi kaffi tamrin, mai pula seorang lagi bawa kurma, bawa tamar satu genggam bubuh. Wa yaji'ul akhar bi kisrah, mai satu orang roti tinggal keras, roti sekeras pun bubuh. Hatta jitama'a 'ala an-nita'i min dhalika syai'un yasir. Himpun punya himpun, kata Abu Hurairah, ada pun syai'un yasir, sikit aja. Pasal memang tak ada makanan. Kena 3 orang bagi roti sekerat, kena himpun, tengok. Syai'un yasir, sikit aja yang ada. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis angkat tangan, minta doa kepada Allah supaya Allah berkati makanan yang ada itu. Nabi angkat tangan minta dekat Tuhan, ya Allah berkatilah makanan kami yang putih. Summa qala, kemudian Nabi kata, khuzu fi aw'iyati. Nabi kata, okey, masing-masing bawa bekas, masing-masing ambil makanan ada di hamparan kulit. Masing-masing bawa bekas, bawa aw'iyah, bawa bekas masing-masing, mai ambillah apa yang merasa nak ambil. Fa akhadhu fi aw'iyatihim, maka masing-masing pun macam Nabi kata depa buat, pakat dia ambil banyak mana mau ambil, tak ada satu satuan dikenakan. Tak ada kata ambil seorang 3 biji korma, tak ada. Ambil banyak mana nak ambil, kira-kira apa makan boleh kenyang. Hatta ma taraku fil askar wi'aan illa mala'uhu, sehingga kan tak ada seorang pun askar, tentera yang pergi dalam perang Tabuk itu, melainkan semua ambil sampai penuh bekas masing-masing. Hatta mala'uhu, sehingga penuh, semua bubuh sampai penuh, timbun dalam bekas mereka ambil. Wa akalu hatta syabi'u, dan balik pergi pakat makan sampai kenyang. Wa fadlah, makanan lebih ada banyak lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tengok macam tu jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah. Nabi kata, la yalqallaha bihi ma'abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Nabi kata, tak ada seorang pun hamba yang jumpa dengan 2 kalimah ini. Nabi kata, tak ada satu manusia yang jumpa kalimah, 2 kalimah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada manusia yang jumpa 2 kalimah syahadah ini, melainkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuhjaba 'anil jannah, dia akan terhijab, dia tidak akan terhijab daripada masuk syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi diuji sangat teruk.
Itu ujian perang, itu satu ujian yang cukup dahsyat lah. Kita belum pernah lagi kena panggilan jihad, tak pernah lagi panggil untuk turun turun tu memungkinkan hilang nyawa, kita belum pernah lagi. Tapi pada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dah diuji sampai ke peringkat, kita dengar cerita Hamzah, sahabat Nabi baru kahwin aja, malam tu malam pertama dia dengan bini dia, tiba-tiba main panggilan jihad, lompat cepui bangkit. Bini dia kata, abang nak pergi mana? Dia kata, orang panggil pergi jihad, takkan aku tak pergi. Turun pergi, ditakdirkan Hamzah mati dalam perang tu. Nabi SAW beritahu, Nabi nampak Hamzah dimandikan oleh malaikat. Mandi itu ialah mandi dulu. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi dan para sahabat Nabi diuji sangat teruk. Pengajaran kedua, Nabi SAW adalah manusia yang hebat. Bulan Rabiul Awal baru berakhir, baru habis, kita dengar ceramah Maulidur Rasul ni tak tahu berapa kali. Yang ceramah tu semua nak cerita hebat Nabi Muhammad SAW. Manusia sehebat Nabi Muhammad SAW ni, bila orang bagi pandangan Nabi boleh dengar. Nabi Muhammad SAW manusia hebat. Bukan hebat yang diakui oleh sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai hari ni, orang putih tulis buku kata Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad yang hebat macam tu boleh dengar pendapat orang. Bila main satu orang lelaki kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kita semua ni nak kebuluran dah ni, nak jadi buluh dah, tak ada makanan dalam perang Tabuk ni. Apa kata kita sembelih unta yang kita buat kenderaan ni, buat makan kita? Nabi dengar pandangan itu. Nabi kata, if'alu, buatlah. Umar Al-Khattab pula pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau kita sembelih unta kenderaan itu, kita nak bagi macam mana? Benda ni boleh jadi susah kita. Apalah salahnya, siapa ada sakit bagi makanan, kita himpun satu tempat. Dia kata dekat Nabi, tuan doa kepada Allah supaya Allah berkati makanan kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi berkat dia dekat makanan kita. Nabi dengar. Nabi tak berasa dia Nabi, kena dengar cakap dia. Selagi mana benda itu tidak daripada firman Allah, maka Nabi SAW bersedia lapang dada dengan pandangan orang. Nabi SAW manusia begitu. Jadi kesimpulan yang kedua, Nabi SAW boleh dengar dan boleh terima pendapat dan pandangan para sahabat. Kesimpulan yang ketiga, doa Nabi SAW dan doa orang yang baik-baik makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hadis ni kita baca cerita Nabi doa Allah makbul. Ada banyak hadis lain yang menceritakan sahabat Nabi ataupun orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang baik, makbul doa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah cerita banyak kali, dah cerita Uwais macam mana makbul doa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Nabi SAW dan orang yang baik-baik makbul doa mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu doa kita makbul ke tak, tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya Nabi dan orang-orang yang baik, orang-orang yang seumpama Nabi, doa mereka makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang keempat, barakah adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Yang kata berkat ni anugerah Tuhan. Yang kata berkat ni anugerah Tuhan. Kalau kita Allah anugerahkan keberkatan hidup, berkat hidup kita. Kalau kita Allah anugerahkan berkat rezeki, berkat rezeki kita. Yang berkat hidup dan berkat rezeki ini dapat dilihat. Allah bagi berkat hidup, kita tenang tenteram. Kita tenang tenteram, kita tak apa.
Kita tak ada jadi masyghul, kita tak ada jadi semak kepala otak, kita tak ada jadi risau, bimbang, tak ada. Pasal apa? Allah anugerah berkat kepada hidup kita diberkati Allah. Tenang, tuan-tuan, tenang. Berapa ramai manusia tak tenang dalam dunia ni? Berapa ramai manusia tak tenang? Main masjid pun tak tenang pun ada ramai. Kalau kita salah seorang yang Allah pilih bagi ketenangan dekat kita tenang. Nabi SAW kalau nak fikir puasa, Nabi jumpa puasa punya dakwah orang tak mau dengar. Bukan setakat tak mau dengar punggai batu dekat Nabi, bukan setakat punggai batu kempen dalam masyarakat memburuk-burukkan Nabi dan sebagainya. Kalau kita fikir benda tu, Nabi SAW dia puasa. Dia puasa, pak penakan sendiri tak mau ikut dia, orang kampung sendiri nak halau dia. Kalau dia fikir yang tu, Nabi ini puasa. Tapi Allah bagi keberkatan kepada Nabi kerana Nabi Muhammad itu Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi barakah kepada Nabi. Nabi tak jadi semua apa. Orang kata kat dia, orang cemuh dia, orang fitnah dia, orang punggai batu dekat dia, orang buat apa kat dia pun Allah anugerah barakah dalam hidup dia. Nabi SAW tenang. Barakah itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi anugerah yang luar biasa itu kepada orang pilihannya. Kesimpulan daripada hadis ini juga, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membawa hasil. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan kecewa. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan dikecewakan. Allah tetap akan tunaikan janji baik dia pada orang yang percaya dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 183. Muka surat 183. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah An-Naml, surah semut. Malam ini kita masuk kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Dan sungguh telah kami suruh kepada kaum Thamud itu saudara mereka yang bernama Saleh untuk jadi rasul. Tuan-tuan, umat Nabi Saleh ialah kaum Thamud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Nabi Saleh ini untuk menjadi nabi kepada kaum Thamud. Umur Nabi Saleh 280 tahun. Ini dulu Nabi Adam sendiri umur berapa, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh sendiri dakwah saja pun sampai dekat 1000 tahun berdakwah saja. Jadi biasa umur umat dulu panjang ini biasa. Dia mai zaman Nabi Muhammad SAW barulah umur manusia ni dia jadi pendek. Sehingga kan Nabi kata umur umat aku baina 60 wa 70. Nabi kata antara 60 ke 70. Dulu umur panjang. Maka umur Nabi Saleh 280 tahun. Antaranya yang antara Nabi Saleh dengan Nabi Hud alaihi salam 100 tahun. Beza antara dua nabi ini 100 tahun. Dan umur Nabi Hud alaihi salam 464 tahun. Nabi Hud. Antara Hud dengan Nuh 800 tahun. Antara Nabi Hud dengan atas lagi dengan Nabi Nuh beza dia 800 tahun. Ini semua daripada riwayat-riwayat tafsir. Firman Allah, an ya'budullah, bahawa sembah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mentauhidkan Allah dan mentauhidkan kamu akan dia. Semua nabi daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi sama aja. Bila bangkit berdiri depan umat manusia, nak buat satu, dia kata wa'budullah, sembah Allah. Sembah dalam maksud kata dengar, bukan cakap sembah semayang aja, dengar. Semayang saja tidak cukup, dengar apa Tuhan kata.
Firman Allah, فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Maka tiba-tiba mereka yang umat Nabi Allah Saleh alaihi salam itu berpecah-pecah jadi dua kelompok. Ini biasa. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama aja. Bila ada seruan kepada kebaikan akan ada dua kelompok. Pasal apa dua? Satu ikut, satu tak mengikut. Maka Nabi Allah Saleh alaihi salam pun sama. Bila dia bangkit berdiri dalam kaum dia, dia kata, "Wa'budullah, sembahlah Allah." Bila dia kata aja sembah Allah, fa idzahum fariqani yaqtasimun. Tiba-tiba kaum dia jadi pecah dua. Satu mukmin daripada ketika sampai pesuruhan Saleh kepada mereka itu, dan satu lagi kafir berlawanan berdakwah mereka itu. Biasalah, bila dengar seruan kebaikan dia jadi dua. Satu nak dengar, satu tak mau dengar. Satu nak ikut, satu tak mau ikut. Satu patuh, satu bantah. Ini biasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasan. Maka kata Nabi Saleh alaihi salam bagi segala orang yang mendustakannya itu, kata Nabi Saleh, ya qaum, kerana apa kamu minta segera dengan azab dahulu daripada nikmat? Ini umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ada dalam surah Al-A'raf ada cerita panjang pada ini. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala hantar mereka ekor unta besar sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam, mereka tak percaya. Bahkan mereka cabar Nabi Saleh depan-depan. Mereka kata, wahai Saleh, unta yang hang kata mukjizat daripada Allah, unta yang hang kata tak boleh diusik, apatah lagi bunuh lagi tak boleh. Unta ni kami akan bunuh satu hari. Yang direngkahkan cerita kemudiannya, mereka bunuh unta tu. Bila mereka bunuh unta tu, mereka pergi habaq pula dekat Nabi Saleh. Mereka kata, ya Saleh, kami bunuh dah unta tu. Nabi Saleh dengar lari pergi tengok unta tu boleh mati dah. Nabi Saleh patah balik mai dekat mereka. Nabi Saleh kata dekat mereka, tamatta'u fi darikum thalatha ayyam. Nabi Saleh kata, tamatta'u fi darikum. Seronoklah hampa di dalam kampung hampa semua. Thalatha ayyam. Nabi Saleh kata, aku bagi 3 hari aja untuk hampa seronok, lepas tu janji Tuhan akan mai dekat hampa. Bila Nabi Saleh kata lepas tu bangkit ni kepala masam 9 orang ni bangkit, dia berkata dekat Nabi Saleh, dia berkata, itina bima ta'iduna, tolong tak habaq dekat Tuhan hang, suruh buat mai bala yang kata nak kena kat kami kalau kami bantah hang ni. Kami bersedia untuk nak berhadapan dengan bala ni. Maka ayat ni dia terikat. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Allah Saleh kata dekat mereka ni, ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kamu minta segera azab dahulu daripada nikmat? Dia kata, pasal apa hangpa minta azab naik cepat? Biasanya orang minta dekat Tuhan ni minta nikmat. Orang tak minta azab dicepatkan. Kata kamu, jika ada barang yang Saleh bawa datang itu betul, benar, maka datang akan kami dengan azab itu. Sabar Nabi Saleh alaihi salam. Laula tastaghfiruna Allah. Apa kerana kamu tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa syirik kamu itu dahulu? Nabi Saleh kata, awal hamba tak mau minta ampun atas dosa hamba. Awal hamba cabar Tuhan suruh bagi cepat azab. Sepatutnya hampa minta ampun dosa hampa, bukan minta Tuhan buat mai azab cepat. Nabi Saleh alaihi salam kata macam tu. Firman Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalau kamu minta ampun kepada Allah, maka kamu akan dirahmat Allah dengan ampun dosa yang terlepas daripada azab. Kalau hampa minta ampun kepada Allah, Tuhan bagi rahmat dekat hampa dan hampa terlepas daripada azab. Tapi sebaliknya, hampa tak minta ampun, hampa minta azab disegerakan. Firman Allah, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kata mereka itu, telah kami menjahat dengan engkau wahai Saleh, dan dengan segala orang yang berserta engkau. Yakni yang mukmin, maka segera kemarau mereka itu dan lapar mereka itu.
Mereka kata pula kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, mereka kata kami ni hang tak usah harap nak minta ampun nak jadi baik. Kami daripada hari ini sampai bila-bila kami akan buat jahat dekat hang dan orang yang ikut. Oh, cukup dah. Ni yang kata kaum Samud ni. Mereka kata dekat Nabi Saleh alaihi salam, hang tak usah mimpi kami nak jadi baik, tak usah mimpi. Hang tak usah mimpi kami nak beriman dengan hang, dengan Tuhan hang, hang tak usah mimpi. Kami sampai bila-bila pun kami akan buat jahat dekat hang dan orang yang ikut hang. Dia berkata begitu. Firman Allah, qala qa'irukum 'indallah. Kata Nabi Allah Saleh alaihi salam, kejahatan kamu itu pada Allah dengan sebab kufur dusta kamu itu. Nabi Allah Saleh alaihi salam kata, jahat hampa buat ni akan menyebab hampa ditimpa jahat. Dan jahat yang akan menimpa hampa, malam yang akan menimpa hampa esok ni adalah dengan sebab hampa dusta kamu. Hampa kata sampai bila-bila pun hampa akan buat jahat dekat aku dan orang yang ikut aku. Jahat yang hampa buat tu akan dibalas dengan jahat oleh Allah. Allah akan balas azab dekat hampa. Azab yang Allah balas dekat hampa tu adalah kerana hampa mendustakan aku. Nabi Saleh kata, bal antum qaumun tuftanun. Kata Nabi Saleh lagi, tetapi bermula kamu adalah kaum yang difitnah, yang diuji akan mereka itu dengan baik dan jahat. Nabi Saleh kata, hampa tuftanun, hampa akan jadi kaum yang difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fil madinati tis'atu raftin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah pada kampung Samud itu, yang di umat Nabi Saleh itu, ada 9 orang yang berbuat fasid, yang berbuat jahat, yang berbuat rosak mereka itu di dalam bumi, yakni dengan melakukan maksiat dan tiada berbuat maslahah mereka itu. Di kalangan kaum Samud itu ada 9 orang, tuan-tuan, hebat dia. Nama-nama yang hebat dalam Quran ni apa dia? Satu, Fir'aun. Itu nama hebat. Hebat pasal apa? Pasal Tuhan sebut dia dalam Quran. Hebat. Nak boleh kedapat sebutan daripada Allah dalam Quran ni bukan senang. Jahat betul Allah sebut. Siapa lagi yang hebat? Abu Lahab. Abu Lahab sebut dalam Quran. Tabbat yada abi lahabin. Lahab wa abi lahabin. Abu Lahab. Allah sebut dalam Quran. Ini hebat. Di antaranya juga di kalangan kaum Samud terpilih 9 orang ni untuk Allah sebut mereka di dalam Quran. Allah tidak sebut nama, tapi Allah sebut tis'atu rahtin. Ada 9 orang di kalangan kaum Samud ini, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang 9 orang ni kerja nak buat rosak, nak buat jahat, nak buat limpuk. Wa la yuslihun. Mereka ni tak ada ingat dalam hati nak buat baik pada siapa-siapa. Ini 9 orang ini, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mereka ni lah yang bangkit. Bila Nabi Saleh kata Allah sudah hantar mai unta mukjizat kepada kita semua. Nabi Saleh kata peraturan dia begini. Nabi Saleh kata, telaga yang ada di dalam kampung kita ni, satu hari unta ni minum. Hari unta minum telaga, air telaga ni, kita minum susu dia. Esok hari kita minum, unta tak minum air telaga tu. Begitulah giliran yang ditentukan oleh Allah Tuhan itu. Dan aku beritahu dekat hampa semua, unta ni jangankan siapa ada ingat nak bunuh dia, nak diusik dia, nak buat jahat dekat dia pun jangan. Sebab kalau kamu buat dia, Allah akan buat kamu. Habis saja Nabi Allah Saleh alaihi salam kata bangkit mereka ni. Bangkit mereka kata, ya Saleh, wahai Saleh, kami akan bunuh unta ni. Ni 9 orang ni. Yang 9 Allah sebut mereka ni di dalam Quran yang kita nak baca. Dan tak lama lepas itu ternyata mereka pergi sembelih. Kemudian mai habaq dekat Nabi Saleh. Nabi Saleh pergi tengok. Bila pergi tengok unta dah golek, balik mai kata hak kita sebut tadi, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Apa berseronoklah tapi takat tempoh 3 hari aja. Bila Nabi Saleh kata lagu tu, mereka balik ke rumah tak puas hati lagi. Mereka susun rencana lain pula. Mereka kata apa? Unta kita dah bunuh. Apa kata kita bunuh Saleh pula. Tu ayat yang kita nak baca agak lagi, cerita mereka nak bunuh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maka mereka pakat dan mereka bersumpah setia sama-sama mereka.
Mereka kata kita jangan tunggu lama. Sebab benda ni kalau kita tunggu lama, takut saat lagi tergendala. Nabi Allah Saleh alaihi salam kata dekat mereka, hampa berseronok takat 3 hari aja. Tunggu, Nabi Saleh kata. Esok mereka bunuh tu hari Rabu. Nabi Saleh kata tunggu esok hari Khamis, hampa bangkit pagi, muka hampa semua akan jadi kuning. Mereka bangkit pagi itu, seorang tengok muka seorang tengok muka seorang, jadi kuning. Mereka dah takut. Dalam takut tu susun rencana pula, kita bunuh Saleh ni sebelum kita binasa. Maka mereka pergi tunggu malam-malam, tunggu Nabi Saleh nak lalu pergi semayang, mereka tunggu. Duk tunggu dalam gua tu, tiba-tiba bukit gua batu yang mereka duk nyorok tu dengan kehendak Allah untuk tertutup pintu gua tempat mereka duduk tu. Akhirnya mereka terkambus hidup-hidup. Yang tu hak mati kerana terkambus bukit. Tak lagi Quran beritahu. Manakala sebahagian yang lain lagi yang tunggu tak kena apa ni, bangkit pula pagi esok, pagi hari Jumaat. Bangkit tu Nabi Saleh dah kata dekat mereka, hampa bangkit hari yang kedua, muka hampa akan jadi merah semua. Mereka bangkit hari Jumaat pagi, hang tengok aku tengok hang, muka jadi merah semua sekali. Ini cerita dalam tafsir tuan. Nabi Saleh kata lagi, hampa bangkit hari yang ketiga, hari Sabtu, muka hampa semua akan jadi hitam legam. Mereka bangkit hari Sabtu, bangkit hang tengok aku tengok hang, muka semua jadi hitam legam. Lepas 3 hari itu, maka mailah janji Allah Subhanahu wa taala, bunyi satu suara jerkah daripada langit, binasa habis semua. Itu ringkasan kepada cerita Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tak lagi dia ada cerita sikit. Firman Allah, qalu taqasamu billah lanubayyinannahu wa ahlah. Kata mereka itu setengah kepada setengah, bersumpah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bunuh akan dia, yakni Saleh dan ahlinya, maksudnya dan keluarga dia dan geng dia pada malam ini. Dia berkata sama-sama mereka ni, Saleh dah bagi satu ugutan dekat kita. Dia kata 3 hari dia bagi tempoh dekat kita. Dengan kerana kita bunuh unta dia ni, dia bagi 3 hari dekat kita. Sebelum benda ni jadi apa-apa, kita bunuh dia, kita bunuh keluarga dia, kita bunuh semua anak-anak dia dan orang yang ikut dia. Yakni orang mukmin yang ada dengan Nabi Saleh itu 4,000 orang pada masa itu. Mereka nak pergi bunuh semua. Firman Allah, summa lanaqulanna liwaliyyi. Kemudian kita kata bagi waris walinya, ma syahidna mahlika ahli. Maka tiada kami hadir kebinasaan ahlinya. Dia kata dah kita bunuh mereka ni semua. Kalau ada orang tanya, kita habaq kata kita tak tahu apa-apa. Ni yang mereka ni mati semua, kami tak tahu apa. Janji ni yang kata konspirasi, pakatan jahat nak bagi lingkup wang Nabi Saleh, keluarga Nabi Saleh dan orang yang ikut Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maka tiada kami ketahui siapa yang bunuh mereka ini. Itu janji tu. Apa jadi pun dia pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kita habaq kita tak tahu. Habis jangan lupa cakap banyak. Begitu. Wa inna laqadiqun, dan bahawasanya kami ketika itu benar sekali. Kita pergi habaq kat depa kata kita cakap benar, kita tak ada bohong sama. Memang Nabi Saleh keluarga dia dengan orang yang ikut dia mati pasal apa kami tak tahu. Kita habaq kat orang kita tak tahu. Firman Allah, wa makaru makran wa makarna makra. Dan berbuat makar, yakni berbuat terik, buat tipu daya, mereka itu akan sebagai makar, akan sebagai tipu. Dan berbuat makar kami, yakni Allah akan sebagai makar. Dalam ayat lain dia kata, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hampa rancang macam-macam rencangan nak bunuh Nabi Saleh dan orang yang ikut dia, hampa terlupa kata Allah adalah perancang yang terbaik dalam semua hal. Maka jaga baik-baik, hampa duk susun rancangan ni, hampa jangan lupa kata Allah juga ada rancangan dia terhadap hampa semua. Yang ni perbuat helah mereka itu hendak bunuh Saleh pada waktu malam dengan orang mukmin serta dengan Nabi Saleh. Maka keluar mereka itu pada waktu malam, pergi masuk ke dalam satu gua. Nanti Saleh nak pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala makar dengan mereka itu, maka runtuh gua atas mereka itu, mati sekalian. Dia pergi duduk tunggu dalam gua nak ambush
nak ambush Nabi Allah Saleh alaihi salam waktu Nabi Saleh lalu dengan penyokong-penyokong dia, dengan pengikut-pengikut dia, dengan orang yang ikut agama yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Mereka duduk tunggu dalam gua. Duduk tunggu Nabi Saleh tak main gua untuk. Allah Subhanahu wa taala dah sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Firman Allah wa hum la yash'urun, dan mereka itu tidak sedar bahawa datang kebinasaan itu sebab kufur mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak sedar kata kebinasaan ini mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sedar. Firman Allah, fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Maka lihat olehmu betapa ada jadi kesudahan mereka itu. Tuhan kata cuba tengok kan, orang hak lawan aku satu hari dia kena. One of the day. Hari ini tak kena, minggu depan tak kena, bulan depan tak kena, 5 tahun ke depan tak kena, tapi satu hari dia kena. Bila dia mai hari nak kena dengan Tuhan ni, habis. Lupuh manusia ni, lutut tak boleh nak berdiri tegak, masing-masing jatiah melutut di depan Allah Subhanahu wa taala bila mai janji Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, bahwasanya kami telah binasa mereka itu dan kaum mereka itu sekalian pada jerakah Jibril. Hak tadi satu puak kena runtuh duduk dalam gua, runtuh hidup-hidup duduk dalam tu sampai mati. Hangat dengan udara tak ada, dengan makanan tak ada, nak tolak batu yang tutup pintu gua nak keluar tak boleh, mati dalam keadaan sengsara dalam gua tu. Itu satu geng. Manakala hak saksi baki lagi, hak ada sikit lagi di luar ni, Allah hantar Jibril alaihi salam. Dia jerakah sekali mati kerana dengar jerakah Jibril alaihi salam. Lagi dahsyat yang tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, dia ada cerita kisah ni panjang. Allah sebut fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Barakallahu alazim, itu dalam surah Al-A'raf. Tuhan kata fa'akhadhathumur rajfah, maka dikenakan kepada mereka azab dalam bentuk rajfah, dalam bunyi jerakah berat. Kita tengah baca kitab bunyi yang dalam terkejut tak? Terkejutnya apa? Boleh main ke apa? Takkan ceramah seluruh boleh main kan? Hak baru main malam ni lah, ada berita tak apa. Dengar tu pun dah terkejut lah. Tuan-tuan, Jibril main jerakah. Jibril main jerakah tu menjadi azab kepada orang yang duk bantah Nabi Allah Saleh alaihi salam, mati kerana dengar jerakah Jibril ni. Fa'asbahu fi darihim jathimin, maka jadilah mereka itu di dalam kampung mereka itu seperti mayat yang bergelentangan. Jathimin maksudnya tertiarap semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia ada cerita panjang lagi. Dia ada cerita panjang lagi dalam tafsir Ibnu Katsir, dia umai panjang lagi cerita. Semua mati dia kata. Kecuali hak tak mati dengan jerakah Jibril ni, hak tak mati siapa dia? Satu Nabi Saleh. Yang kedua beberapa orang ahli keluarga dia. Yang baki lagi pengikut-pengikut dia yang 4,000 orang. Itu semua geng Nabi Saleh. Seorang Allah simpan geng yang derhaka ni, nama dia Abu Rughal. Kita dah baca di Masjid Tanah Liat dulu tahun 2001, berapa dulu kita 2000 ke 2001 kita baca dulu. Satu orang daripada geng yang derhaka ni, nama dia Abu Rughal. Ra ghin alif lam, Rughal. Dia ni masa Allah hantar Jibril pergi jerakah mati tu, Abu Rughal ni tak ada di situ. Dia ada di tanah haram. Dia tak kena. Tapi yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia tak lepas. Orang yang derhaka ni dia tak lepas. Abu Rughal keluar aja daripada tanah haram, langkah tapak aja keluar daripada tanah haram, tak tahu batu mai daripada mana, debu jatuh atas kepala, mati Abu Rughal ni. Dalam hadis menceritakan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW duduk berjalan dengan sahabat-sahabat dia sampai di perenggan tanah haram dengan tanah halal ni. Nabi sampai di situ, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, hampa tahu dah ada seorang daripada orang yang derhaka Nabi Saleh dikebumikan di sini. Nabi kata nama dia Abu Rughal.
Nabi kata, sedangkan selang Nabi dengan Nabi Allah Salih alaihi salam berapa punya jauh. Allah hantar Jibril mai bagi tahu, suruh Nabi bagi pengajaran dekat sahabat-sahabat ni. Ada seorang di antara orang yang bantah Nabi Saleh, dia ni masa Allah hantar Jibril pergi jerekah orang mati tu, dia ni selamat pasal dia ada di tanah haram. Hari dia keluar daripada tanah haram, dia langkah-langkah pijak tanah halal saja, turun main seketul batu tak tahu daripada mana, timpa dia dan dia mati. Nabi kata dia dikebumikan di sini. Nabi kata, maka takutlah kamu kepada Allah. Sahabat kata, ya Rasulullah, betul ke apa buktinya? Nabi kata, bongkar kubur ini. Kerana Abu Rughal ditanam bersama dengan tongkat emas dia. Dia ni jenis orang kaya, dia bawa tongkat emas berjalan mana-mana. Kamu bongkar dan kamu akan jumpa tongkat emas bersama dengan satu mayat. Bila dibongkar, jumpa tongkat emas. Ini kisah Abu Rughal, salah seorang yang duk lawan Nabi Saleh. Terlepas, duk ingat terlepas dah. Oh, banyak Allah tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia itu, wa anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, bahawasanya telah kami binasa mereka itu dan kaum mereka itu sekalian dengan cerakah Jibril, ataupun dengan dilontar oleh malaikat dengan batu rik. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat bawa mai batu daripada neraka, lepas atas depa ni semua mati. Cerita batu ni tuan-tuan, tarmihim bihijaratin min sijil, tu semua cerita sama kata. Dia mai hujan batu, burung ababil bawa batu daripada neraka sijil, mai lepas jatuh atas kepala, tembus tapak kaki, faja'alahum ka'asfin makul. Maka jadi mereka ni macam daun yang kena makan ulat, badan jadi bersarang macam kena tembak dengan M16. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia nak binasakan apa-apa, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka lihat mereka itu akan batu sahaja, tiada nampak akan malaikat. Ni kaum Samud yang derhaka Nabi Saleh ni, mereka tu nampak batu aja mai, mereka tak nampak batu tu dibawa oleh malaikat. Malaikat tu mereka tak nampak, mereka nampak batu aja timpa daripada mati. Firman Allah, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Maka bermula demikian itu, yakni segala rumah mereka itu kosong, tiada orang duduk. Habis rumah jadi kosong. Pasal apa? Pasal mereka ni sebahagian kena runtuh gunung. Yang tadi duduk tunggu dalam gua nak serang Nabi Saleh, tiba-tiba gua tu bukit tu diruntuhkan oleh Allah dan mereka terperangkap dalam gua. Itu satu. Hak satu lagi pula kena jawabah Jibril. Hak mana yang tak mati lagi, malaikat membawa batu lepas dari kepala, mati semua. Maka tinggallah rumah-rumah mereka ni kosong, tiada orang duduk. Binasa sekalian dengan sebab kufur zalim mereka itu. Tentang percaya lah ni Quran yang kita ada baca ni. Oh, jangan baca percaya dah. Tadi bukan baca kitab 1001 malam. Kita duk baca ni Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya Quran ni bukan kata tak percaya cerita ni, tak percaya satu huruf ni. Satu huruf yang kita ihtiqad kata ini huruf Quran, aku tak percaya, jadi kata. Jadi kata. Alhamdulillah. Betul, jaga baik-baik. Firman Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun, bahwasanya pada yang demikian itu dalil bagi kaum yang ketahui mereka itu akan kudrat kami. Tuhan kata mana-mana orang yang yakin dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita yang dia dengar dalam Quran dia percaya, dia tak ada kata-kata. Firman Allah, wa anjaynal ladzina amanu, dan telah kami lepas akan segala mereka yang beriman dengan Saleh, iaitu 4,000 orang itu. Nabi Saleh terlepas dengan 4,000 orang pengikut dia, dilepaskan daripada kena azab malaikat bawa batu dan cercah Jibril dan juga runtuh dalam gua, terlepas daripada ni semua. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu memelihara mereka itu akan syirik kufur, dan keluar Saleh dengan 4,000 orang yang beriman dengannya itu pergi ke Hadramaut. Nabi Saleh keluar daripada kawasan itu dengan perintah Allah pergi ke Hadramaut. Tak kala masuk Saleh maka mati dia. Nabi Saleh sebaik-baik saja sampai di Hadramaut maka mati dia, maka dinamakan Hadramaut.
hadara tu maksud hadir. Maut matilah. Asal hadra maut ni dia kata pada Nabi Saleh hadir di situ, dia sampai dan dia mati, maka tempat tu dipanggil hadra maut, dia kata. Kemudian kawannya 4,000 itu bina satu negeri namanya Habura. Yang kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi Saleh yang masih tinggal ni, dia bina pula satu tamadun di situ, dan mereka menjadi orang yang membina tamadun di hadra maut. Begitu. Sambung dia kata kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Wa Lutan idza qala liqaumi, hadis segala Nabi Saleh. Ni mai cerita Nabi Allah Lut alaihi salam. Wa Lutan idza qala liqaumi, dan sebut olehmu wahai Muhammad akan kisah Nabi Lut. Ketika berkata Nabi Lut kepada kaumnya, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Kata Nabi Allah Lut alaihi salam kepada kaum dia, apa kerana kamu datang akan kejahatan liwat ini? Dan bermula kamu itu melihat setengah akan setengah. Ini teruk yang kata kaum Nabi Lut ini. Mereka ni amalan buruk, amalan keji yang mereka buat ialah amalan liwat. Laki-laki dengan laki-laki buat hubungan. Dan lebih teruk lagi, wa antum tubsirun. Quran kata mereka liwat depan mata kawan-kawan. Oh dahsyat. Sudahlah dia buat satu hubungan luar tabiat ni. Hubungan luar bukan daripada tabiat manusia punya hubungan. Laki-laki pergi cari laki-laki. Sedangkan tabiat manusia Allah beri jadi laki-laki dengan perempuan. Dia menyalahi tabiat manusia. Laki-laki pergi cari laki-laki. Sudahlah laki-laki cari laki-laki. Dia buat kerja tu terbuka depan mata orang. Maka Nabi Allah Lut alaihi salam tegur. Nabi Lut kata, atatuna al-fahisha, adakah kamu mendatangi benda yang keji macam ni, wa antum tubsirun, sedangkan kamu boleh tengok benda tu jadi depan mata. Oh teruk, cukup teruk. Maka tidak heran tuan-tuan, Allah terbalik bumi tempat mereka duduk, terbalik ruang bumi pasal teruknya perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Itu cerita dia. Firman Allah, a'innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Bahawasanya kamu itu sungguh telah mendatang kamu akan dubur laki-laki kerana keinginan syahwat. Dia disalurkan syahwat keinginan dia pada dubur laki-laki daripada ketiadaan perempuan. Sedangkan Allah bagi jadi perempuan untuk orang laki-laki. Dia pergi buat bagi lain daripada yang Tuhan buat bagi. Tetapi kamu itu kaum yang jahil akan kesudahan perbuatan kamu itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hampa ni memang jahil sungguh. Hampa tak erti perbuatan hampa ni mengundang dan menjemput bala Allah turun mai. Firman Allah, "Fama kana jawab qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Sekali pula lagi. Dan tengok, maka tiada jawab daripada kaumnya itu. Bila Nabi Lut ditegur, apalah hampa duk buat benda keji, benda kotor, benda tak elok macam ni. Sudahlah hampa buat benda tak elok, hampa buat terang-terang pula. 2 orang buat, 5-6 orang boleh tengok. Apa jenis manusia hampa ni? Bila Nabi Lut dikata begitu, maka jawab kaum dia, melainkan bahawa berkata mereka itu setengah kepada setengah. Keluar oleh kamu akan ahli Lut daripada kampung kamu. Dia halau dia. Dia berkata, Lut, kami nak buat apa? Kami punya suka. Hampir belah bang sebelum kami naik. Mereka halau Nabi Lut suruh keluar daripada kampung mereka. Firman Allah, kerana mereka itu manusia yang suci sekalian. Pergi pula lagi. Mereka kata Lut ni dengan geng-geng dia ni, innahum unasun yatatahharun. Alah, dia kata mereka ni orang baik, orang bersih, orang elok, tak ada dosa. Ada dosa jahat ni kita. Dua orang macam ni. Allah, puak ni semua orang baik, puak ni semua tak ada dosa. Dia buat lagu tu. Maka mereka kata dekat Nabi Lut yang hidup nasihat mereka buat benda tak elok ni, mereka kata innahum unasun yatatahharun. Mereka kata sesungguhnya Lut dengan orang-orang yang ikut dia ni adalah orang yang suci sekalian daripada kerja lumuk lagi-lagi. Mereka orang bersih lah, orang bagus. Tak elok ni kita cakap lagu tu. Firman Allah, fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin.
maka kami lepas akan dia, yakni akan Nabi Allah Lut dan ahlinya, melainkan isterinya yang kafir. Tuan-tuan tengok, Nabi Nuh ada seorang bini dengan anak, bila ayah duduk naik, ayah duduk daripada perut bumi keluar, daripada langit duduk turun, Nabi Nuh dengan pengikut dia dah duduk atas bahtera, atas kapal, duduk terapung atas ayam. Dan Nuh kata, irkam ma'ana main naik dengan kami. Anak dia kata, sa'awi ila jabalin, kami nak pergi naik bukit boleh menghalang kami daripada tenggelam ayam. Anak dia dengan bini seorang. Ni malam ni pula tengok, Nabi Lut pun serupa juga. Ada juga bini seorang yang ingkar bantah, tak mau ikut Nabi Allah Lut alaihi salam. Maka tak selamat dia, melainkan isterinya yang kafirah. Kami sudah takdir akan dia, yang akan bini Nabi Lut ini daripada orang yang kebinasaan. Binasa dia. Kekal dia di dalam azab. Maka ahlinya, yakni keluarga Nabi Lut yang lepas itu ialah 2 anak perempuan dan seorang isteri yang mukminah. Ada seorang lagi isteri yang ikut, yang beriman, dan juga 2 orang anak perempuan. Mereka ni semua selamat bersama dengan bapa mereka, Nabi Allah Lut alaihi salam. Yang lain binasa semua. Firman Allah, wa amtarna alaihim matar, dan kami hujan atas mereka itu akan hujan batu daripada neraka. Tuan-tuan, Jeddah baru ni kena hujan batu, tapi bukan daripada neraka. Itu hujan batu saja. Mati nama Jeddah 28 hari bulan, 29 hari bulan. Bandar Jeddah 29 hari bulan. Duk elok-elok, panas elok-elok, tiba-tiba dia main gelap, tiba-tiba dia nuruh main hujan batu. Tiba-tiba dia jadi macam tu, mati 6 orang. Dalam Jeddah tu air naik berapa meter, tiba-tiba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan dia nak buat apa pun dia boleh buat. Tuhan ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin ni, dia nak buat apa pun dia boleh buat. Tak ada siapa boleh kata jangan dekat Tuhan. Maka kepada kaum Nabi Lut diturunkan kepada mereka hujan batu daripada neraka yang membinasakan akan mereka itu. Fata'a matarul munzari, maka sejahat-jahat hujan orang yang dipertakut tetapi tiada takut itu ialah dengan hujan batu daripada neraka. Tuhan kata ini azab cukup dahsyat. Tuhan kata sejahat-jahat hujan, Tuhan kata sejahat-jahat hujan adalah hujan batu daripada neraka. Itu paling dahsyat punya hujan. Dan Tuhan pernah buat kepada satu kumpulan daripada hamba-Nya. Firman Allah, qulil hamdulillah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, segala puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata atas binasa kafir-kafir umat yang dahulu kala itu. Tuhan suruh Nabi Muhammad setelah dengar cerita orang yang lawan Nabi Saleh kesudahan dia apa, orang yang lawan Nabi Lut kesudahan dia apa, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapkan begitu. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa, dan selamat Allah, yakni Allah selamatkan dunia akhirat atas segala hamba-Nya yang pilih Allah akan mereka itu. Siapa pilih Allah sebagai Tuhan dia, Allah selamatkan mereka ini. Dan pilih mereka itu akan Allah daripada yang lainnya, yakni dengan ditaruh Allah di dalam mata hati. Siapa yang Allah dia simpan dalam hati dia, maka selamat golongan ini. Tuhan kata bila-bila masa pun Tuhan berada dalam hati kita. Sentiasa Allah berada dalam hati, sentiasa begitu, maka selamat orang yang macam ni. Firman Allah, Allahu khairun amma yusyrikun, adakah Allah itu terlebih baik bagi orang yang sembahnya? Ataupun asnam yang kamu syirikkan dengan Allah itu lebih baik bagi yang sembahnya, yakni kafir-kafir Mekah? Tetapi Allah itu tentu terlebih baik dan terlebih kekal dan terlebih kekerasan dan terlebih mulia dan terlebih rahim dan terlebih ampun daripada segala-galanya. Tuhan tanya, Tuhan suruh Nabi Muhammad baca ayat ni, tanya kafir Mekah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang boleh jadi langit, bumi, segala-gala benda ni kan yang lebih baik, ataupun tokong hak keras batu hak tali buat apa tu kan lebih baik? Apa fikir kan Tuhan kata?
Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang buat naik matahari belah timur, buat turun belah barat, buat turun yang hujan, jadikan bukit buka, jadikan pemandangan yang indah, jadikan makanan rezeki yang tak habis-habis dan sebagainya. Adakah Allah tu lebih baik daripada Tuhan batu yang hampa sembah? Allah suruh Nabi Muhammad baca ayat ni kepada kafir Mekah, bagi mereka dengar, suruh mereka jawab dalam hati mereka sendiri. Firman Allah, amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Ni ayat ni dia dah masuk juzuk 20 ni. Kita baca ni, ayat ni dah masuk juzuk yang ke-20 dalam Quran, sudah masuk juzuk yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya adakah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi, Tuhan yang menurunkan ia bagi kamu daripada langit itu akan air hujan, maka kami tumbuhkan pula dengannya, yakni dengan air hujan itu beberapa banyak kebun dusun yang berpagar, yang punya keelokan itu lebih, iaitu barang yang tiada bagi kamu bahawa tumbuh akan pokok kayunya kerana tiada kuasa bagi kamu. Itukah Tuhan yang baik, ataupun barang yang kamu syirik itukah lebih baik? Tetapi Allah yang menjadikan itu tentu lebih baik. Tuhan tanya betul. Ni hari-hari apa tu tengok langit di atas langit itu apa buat? Allah buat. Hari-hari apa tengok bumi ni, bumi satu bumi tak sama. Tuan-tuan, Tuhan bagi jadi bumi ni pun berapa punya pelik dia ada di atas muka bumi ni. Berapa punya pelik dia ada. Ada bumi ada minyak, ada bumi tak ada minyak. Malaysia duk kembang dengan Thailand aja. Di Malaysia ada minyak, di belah Thailand tak ada minyak. Brunei tu kecil tank aja tapi minyak berapa. Saudi apa semua ni minyak bukan sikit tu ada. Kembang dengan negeri ada minyak ni, dengan Iraq, dengan Iran, dengan Kuwait, dengan apa, kembang balik naik ke atas sikit tu negeri Russia dan sebagainya tak ada minyak. Pelik. Tuhan bagi jadi benda ni cukup pelik. Fikir pasal kejadian bumi ni saja cukup pelik. Ada bumi Allah bagi tumbuh pokok korma, ada bumi tanam pokok korma tak sampai ambil buah pun. Pelik. Ada bumi tanam ajwa jadi buah. Bumi yang sama juga keluar sikit pada sempadan dia, tanam tak mau keluar buah ajwa. Pelik. Ada bumi bukit ni bukan sikit tu ada. Kita turun pergi ke Saudi tengok bukit, semata-mata bukit, bukan bukit dah ada, bukit batu pejai. Kita pergi Holland, tuan-tuan pernah pergi Holland. Pergi Holland, bukit biji pun tak ada. Yang kata Holland ni sebiji bumi dia flat macam tu aja. Bukan cakap flat, bumi dia rendah sampai kena buat tembok tahan air laut kerana paras laut lebih tinggi daripada muka bumi dia. Semua tu Tuhan buat. Allah kata tengok benda-benda ni semua, tengok benda-benda ni semua. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Macam tu punya berkuasa Allah. Hampa boleh tak mau sembah Allah, nak pergi sembah kayu, nak pergi sembah batu, nak pergi sembah benda-benda yang tak boleh bagi manfaat dan tidak boleh menghalang mudarat daripada kena hampa. Tuhan kata fikir benda ni cukup untuk manusia faham. Allah bagi kubur pokok ni segala macam pokok. Di Malaysia ni berapa macam pokok tu ada. Pokok hak boleh makan berapa banyak ada. Pokok hak kalau makan jadi racun berapa ada. Sedangkan manusia nak bagi tumbuh sebatang pokok pun tak boleh kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanam, bukan kita yang menumbuhkan pokok tu. Kalau tak tumbuh, awak tak bagi tumbuh juga. Sebab tumbuh tu bukan kuasa kita, tumbuh tu kuasa Allah. Allah mau tumbuh, dia tumbuh. Allah tak lagi tumbuh, tak tumbuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana ia, yakni kerana Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya. Firman Allah, ailahun ma'allah, tiada Tuhan serta Allah, hanya Allah semata-mata. Dia terjemah begitu. Tapi ailahun ma'allah, itu maksudnya hal dalam bahasa Arab. Bila dia kata ilahun, maksudnya hal ilahun. Adakah ada Tuhan lain ma'allah bersama dengan Allah? Itu terjemahan ilah. Setelah Tuhan cerita tadi, hang tengok semua langit, bumi, pokok-pokok, air hujan, semua ni Tuhan bagi turun. Hang tak mau nak percaya lagi ke Allah tu Tuhan hang? Ailahun ma'allah, adakah Tuhan lain daripada Allah? Tuhan tanya begitu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, bal hum qaumun ya'dilun, tetapi mereka itu adalah kaum yang berpaling daripada tauhid Allah kepada syirik. Tapi malangnya hak jenis tak dapat hidayah ni tak dapat juga. Tuan-tuan, mengaji ni lain, hidayah lain. Mengaji lain, hidayah lain. Cuma mudah hidayah Allah nak bagi kalau kita mengaji. Tapi tak mesti mengaji dapat hidayah. Itu sebab setengah ketua guru bila dia nak mula baca kitab, dia baca hadis. Nabi kata, "Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Dan setengah ketua guru mai baca kitab lama ni, dia start mukadimah dia akan petik hadis itu. Hadis itu, "Man yahdihillah", barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, sekali-kali dia tidak akan sesat. Orang yang Allah pilih bagi hidayah, dia tak sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah, tapi siapa yang ditakdirkan dia sesat, dia tak akan dapat hidayah Allah. Tuan-tuan, berapa banyak orang cerdik dalam dunia ni, tapi Tuhan tak bagi hidayah. Cerdik itu bagai. Berapa banyak orang cerdik dalam dunia ni, dan kalau tak cerdik, tak boleh jadi Presiden Amerika. Tapi Allah tak bagi hidayah dekat dia. Kalau tak cerdik, tak boleh jadi profesor di universiti. Tapi ada profesor yang tak Islam, tak beriman kepada Allah, tapi dia cerdik, tapi hidayah tak dapat ke dia. Bilal bin Rabah tak mengaji tinggi pun, satu hamba yang tak ada peluang nak mengaji di mana-mana, curi-curi aja pergi mengaji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi hidayah ke dia. Jadi kita ni Allah bagi hidayah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruang untuk kita sombong, untuk kita bongkok, untuk kita takabur, untuk kata kita pandai, untuk kata kita lebih, untuk nak pandang orang hina, untuk nak pandang orang bodoh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah bagi hidayah dekat kita. Terima kasih kepada Allah atas hidayah tu. Jangan menghina orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza." Dan adakah Tuhan yang menjadikan bumi tetap, yakni tak bergolek-golek, dan menjadikan celah-celah bumi ini beberapa sungai, dan menjadikan baginya, yakni bagi bumi itu beberapa bukit besar, untuk nak menetapkan bumi dengan dia, bukit ni nak memantapkan bumi dengan dia, dan menjadikan antara dua laut, yakni air masin dan air tawar itu ada dinding, tiada bercampur keduanya. Itukah Tuhan yang lebih baik, ataupun asnam tokoh yang kamu syirik kufur itukah yang lebih baik? Tuhan sebut benda-benda ni, benda-benda yang kita terlepas pandang, benda-benda yang kita terlepas pandang. Allah ja'ala al-ardha qarar, Allah jadikan bumi kita ni qarar, tetap, tak bergolek-golek. Tuan-tuan, kita berjalan tak lagi habis-habis mengaji lagi, nanti habis ayat sembahyang berjalan, kita tak ada duduk-duduk meniti atas titi apa. Jalan elok aja pergi. Pasal apa? Pasal bumi ni Allah bagi jadi tetap, qarar. Padahal bumi ni bulat macam bola seralat begitu aja. Bulat begitu aja. Tapi kita duduk berjalan ni, kita tak berada duduk berjalan elok je. Kalau berasa tu, sama ada tsunami main bola, ataupun satu kita darah tinggi naik. Doa tu aja. Kalau sihat, kalau tak sebab ada tsunami, ada apa, bumi ni elok. Berjalan, dia qarar. Bumi ni dia tetap, dia tak golek-golek. Tapi tak siang, kata Allah punya kuasa, yang bumi ni jadi mantap macam ni. Dan Allah sebut pula mantapnya bumi ni, Allah jadikan waja'ala laha rawasiya, Allah jadikan bukit-bukit. Dalam Quran ayat lain Tuhan kata wal jibala autada, dan kami jadikan jibal, bukit-bukit itu autad, sebagai pasak bumi. Tuhan buat bukit ni bukan setakat habuan kita ambil gambar aja. Tuhan buat bukit ni bukan habuan mata kita tengok cantik aja. Tuhan buat bukit ni autada, dia jadikan dia sebagai paku, sebagai pasak bumi. Bila ada bukit tu, bumi kemas. Allah kata apa, tengok benda ni semua, ambil yang tiba. Dan lebih menakjubkan lagi, Tuhan kata apa? Dia kata waja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah jadikan di antara dua lautan. Maksudnya apa? Di antara air laut dengan muara sungai,
Allah jadikan hajizan, Allah jadikan dinding. Balik sana ayat Masir, balik sini ayat Taurat. Tuan-tuan, saya masa tahun, saya ingat 97, 98 macam tu. Ada satu budak Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dia buat kajian tentang ayat ni. Dia buat sains samudera. Waktu ada UTM ada satu course sains samudera. Dia buat course sains samudera. Tesis dia untuk ijazah pertama dia buat tesis. Dia fokus ayat ni. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Dan Allah jadikan di antara dua lautan luas ni ada dinding. Maksudnya ada ayat tawar, ada ayat mati. Dia buat kajian ni pasal dia sains samudera, kajian laut. Dia pakai PH tu. Itek ayat ni. Ayat sungai dengan ayat laut. Dia pergi dekat kuala sungai. Subhanallah, dia dapat apa yang Quran kata. Bila dia present, dia punya tesis dia dekat pensyarah dia. Pensyarah dia tak percaya. Pensyarah dia bukan orang Islam. Tak percaya. Dia ajak pensyarah dia naik bot pergi dong. Naik bot pergi. Dengan menggunakan kertas itu. Dapat tu dia punya sempadan. Dapat dia punya sempadan tu. Dia maklumkan lepas daripada itu kata masuk Islam tu. Kita ada turun gelap hari-hari tak pernah tahu benar. Sama tak? Tapi kajian saintifik membuktikan apa yang Quran kata itu betul. Tak ada tembok, tak ada terai, tak ada apa, tak ada kertas plastik ke apa kata nak tahan ayat sungai dengan ayat laut tu tidak tahan. Tak ada. Tapi dia ada tempanan. Test balik ni sikit, test balik ni sikit. Balik ni menunjukkan tawar, balik ni menunjukkan macam. Jam tuan, jam. Naik bot ikut garisan tu, duk test tu jenuh lah kalau tak semayang tahu. Dan duk kalau test tu sampai tak semayang tahu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat ni bila dia pergi buat tu, dia menjumpa saya. Masa saya dah mengajar di sekolah garisan. Dia menjumpa saya, dia nak abang ni. Excited. Nampak dia tu over excited. Dia pun terkejut ni dengan dapatan dia. Main nak beritahu kat kita. Saya kata apa yang kita perlu baca? Kita kata subhanallah, maha suci Allah. Tuhan yang bila dia kata dalam Quran dia tidak tipu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah suruh Nabi Muhammad kata benda ni kepada orang-orang kafir Quraisy ni, baca ayat ni. Ayat yang dibacakan oleh Nabi Allah Salih alaihi salam, yang dibaca oleh Nabi Allah Lut alaihi salam sebagai nak bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan menetapkan bumi dengan bukit dan menjadikan antara dua laut, iaitu ayat Masin dan ayat Tawar itu ada dinding, tiada bercampur keduanya. Itukah Tuhan yang baik ataupun asnam tokongkah lebih baik daripada Tuhan yang buat benda ni semua? Tuhan terus tanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu terlebih baik dan terlebih rahim dan terlebih pengampun, dan dialah Tuhan yang sebenar. Yang lain itu batil semata-mata. Tak betul yang lain daripada itu. Ailahun ma'allah, tiada Tuhan serta Allah, hanya Allah semata-mata. Tuhan ulang ayat yang sama. Ailahun ma'allah, adakah Tuhan lain lagi apa nak cari selain daripada Allah? Macam tu. Firman Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi bermula kebanyakan mereka itu, yakni kafir-kafir itu, tiada ketahui mereka itu akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hampir betul. Dia panjang lagi ni. Ayat yang macam ini panjang lagi. Tuhan tanya lagi. Lepas ni dia kata, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Adakah Tuhan yang terima doa orang yang sangat susah apabila berdoa ia akan dia dan membuka dia daripada kesusahan, daripada doa dan lainnya yang menjadikan dia akan kamu khalifah di atas muka bumi, lepas satu kurun kepada satu kurun? Itukah Tuhan lebih baik ataupun tokongkah yang lebih baik? Dia tanya tadi. Hampa duduk atas dunia ni, hampa susah, hampa minta kat apa? Minta ke Allah. Susah minta ke Allah. Dan Allah lepas hampa daripada kesusahan tu. Tiba-tiba hampa pergi sembah Allah. Tuhan kata apa? Hampa ni macam ni. Dia akan main lagi, panjang lagi cerita. Tak lagi Allah akan cerita lagi. Allah menjadikan sebelum main hujan, dia bagi main angin dulu. Angin itu sebagai tanda tak lagi hujan rahmat nanti main. Kita tak pernah ingat benda tu. Allah sebut dalam Quran nak bagi kita.
Kita duk tengok angin duk main, kita rasa orang macam hujan amat. Kita tak tahu kata angin itu Tuhan bagi main sebagai berita gembira, kata tak lagi hujan rahmat itu. Kita tak pernah ingat macam tu. Maka Allah sebut dalam Quran nak bagi kita ingat macam tu. Demikian tuan-tuan yang kata Quran. Kalau kita betul-betul menjadi ahli Quran, baca, ambil faham, hati kita dia jadi yakin, dia bertambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak dapat contoh orang tak suka mengaji. Tak suka mengaji. Nak buat macam mana? Ni minyak naik lagi orang lah mengaji. Ya, macam minyak tak naik itu pun tak main. Jadi bila naik minyak ni buat cari minyak naik sendiri nak main mengaji. Dia kata payah saya gaji kecil. Ni minyak duk naik pula nak pergi mengaji. Dia betul lah yang kata manusia kan. Jadi orang-orang biar kita dia. Kita istiqamah dia ada jalan kurang. Istiqamah mengaji tentang mengaji kat siapa tak apa. Mengaji kat siapa tak apa. Ustaz mana pun dia mengajar, dia baca Quran, dia baca hadis, dia hurai tak lari daripada Quran dan hadis seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi, kita ikut tak jadi masalah. Kerana benda itu kita buat baik untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Tuhan kata kamu buat baik pada diri kamu. Kalau kita buat benda baik, kita buat baik itu untuk diri kita. Wa in asa'tum, tapi kalau kamu buat jahat, fala, maka kamu terima akibatnya. Mati siapa tak boleh tolong kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa daripada atas dunia ni, itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa duri, kita bawa paku karat, kita bawa kaca, kita bawa kita sakit ringan. Tapi kalau yang kita bawa ni amal kebaikan, kebajikan, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kita insya-Allah. Tuan-tuan, siapa pun tak boleh tolong kita, yang boleh tolong kita Allah Subhanahu wa taala. Betul yang bagi niat kita, apa pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita jadi orang yang tertipu, orang yang terpedaya, yang akhirnya tipu daya ni menyebabkan kita menyesal di sana. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah. Oh, sebelum tu bulan depan tak ada. Bulan depan di sekolah. Jadi kuliah pun tu. Pasal mengaji ni dia mau sekolah. Jadi kuliah bulan depan tak ada. InsyaAllah panjang umur, sehat tubuh badan. Bulan 7, bulan Julai kita sambung ayat yang kita baca tadi insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak saya, kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله